Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim, wa ba'd. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir Al-Quran, surah yang ke-56, surah Al-Waqi'ah, juzuk yang ke-27. Bagi jemaah yang bersama dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman, tengok yang Jawi punya muka surat 1199. Kita baca beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada huraian dan terjemahan. Bermula daripada ayat 41. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillin min yahmum لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. Kembali kepada terjemahan kita, ayat 41. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal, dan puak kiri, kumpulan hak duduk alik kiri ataupun penerima surat amalan tangan kiri. Na'udzubillah. Alangkah seksanya keadaan puak kiri itu. Puak kiri ni, puak-puak hak kumpulan ni, apa jadi dia? Fi samumin wa hamim, mereka diseksa dalam angin yang membakar. Kalau kata angin samum, samu tu angin hak panas, angin hak panas tu. Dia panggil minas sum, ambil daripada racun. Kasummi, seperti racun yang masuk dalam tubuh, boleh matikan kita kerana terlalu panas. Maka bila mari angin panas ni, dia jadi dahaga. Bila dahaga, dia nak minum air, air dia pula hamim, dan air yang menggelegak. Allahu Akbar. Hamim itu bahaya, dia ada dua makna tu. Hamim, air panas. Sadiqin hamim, teman rapat, dia boleh pakai dua makna. Lepas tu kalau kan nama hamim, ambil makna yang kedua lah, kan?
wa zillim min yahmum. Bila dahaga, dia panas, dia pun mencari teduh, cari bayang. Dia pergi cari bayang serta naungan dari asap hitam. Bukan bayang tu, asap hitam hak panas duduk bawah tu, macam masuk dalam gok roti kata orang, masuk dalam furun, oven. Lagi dahsyat. La baridin wala karim, yang tidak sejuk dan tidak pula memberi kesenangan. Allahu Akbar. Sejuk tak, senang pun tidak. Mungkin angin panas. Kita nak sejak ni kalau duduk di bawah bayangan teduh, suka rasa. Senang hati kita. Ni bayangan panas. Allahu Akbar, na'udzubillah. Allahumma azillana tahta zilli arsyik yauma la zilla illa zilluk. Kata amin. Ya Allah, rezekikan kami duduk di bawah bayangan pada hari yang tidak ada bayangan kecuali bayangan, ya, teduhan daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab apa ni mereka jadi gini? Innahum kanu qabla zalika mutrafin. Sesungguhnya mereka sebelum ini dilalaikan oleh kemewahan dunia dari mengingati hukum Tuhan. Mutrafin. Mutrafin ni orang panggil orang sombong lah, orang hagah. Dia panggil mutrafun. Mutrafun, adakah orang hidup dalam kesenangan itu salah? Ni. Kan ramai juga kita ni orang senang atas dunia. Kita senang tak salah. Tarafan. Tetapi kesenangan yang membawa kepada kesombongan, itu jadi masalah kita. Bila senang, mula nak sombong, sana, agah sini, cakap pun orang panggil tak berpijak di bumi nyata. Jangan. Berhati-hati kita para jemaah sekalian daripada sifat ini, sifat yang tak baik ni. Wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'usun. Tinggal ayat dah. Ayat 46. Wa kanu yusirruna 'alal hinsil 'azim. Dalam sombong, dan mereka pula sentiasa melakukan dosa yang besar. Allahu Akbar. Dia kata al-hinsil azim, iaitulah dosa-dosa yang berat. Ada kata al-hins dengan makna langgar sumpah. Sumpah tu biasa, tapi langgar sumpah tak biasa. Luar biasa sumpah palsu. Ini lagi dahsyat. Dalam bahasa kita kata yaminil ghamus, sumpah yang menenggelamkan tuannya dalam neraka. Ingat baik, itu dipanggil al-yaminil ghamus. Dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut, man halafa ala yaminis sabrin, siapa dia bersumpah di atas sumpah tipu, yaqtati'u biha malam ri'in muslimin, dia boleh nak ambil harta orang dengan sumpah dia tadi, wa huwa fiha fajirun laqiyallah wa huwa alihi ghadban. Dalam keadaan dia jahat, dia akan jumpa Allah Ta'ala dalam keadaan kemurkaan Allah. Allah Ta'ala murka kepada dia. Hadis ini akhrajahul Bukhari wa Muslim min hadisi Abdullah bin Mas'ud. Hadis ini menunjukkan ta'zim hukuk al-insan. Besarnya hak manusia. Jangan mudah-mudah kita. Jangan hidup main hak orang. Mudah-mudah kita, senang-senang kita ambil bagi orang ke, nyau orang ke, jangan main buat tuduhan kepada orang. Berhati-hatilah para jemaah sekalian. Zaman sekarang ni orang mengulas ikut suka hati dia aja. Sebab zaman terbuka ni, Facebook dia sendiri tak ada masalah gapo, pakai ulah kata gapo, kata nak kata. Tapi kita ingat semua perkataan kita tu jadi apa? Jadi tanggungjawab pada kita di akhirat. Dia kata apa?
Sambung ayat kita baca tadi, ayat 47. Dan juga mereka selalu berkata, adakah sesudah kita mati serta menjadi tanah dan tulang, a inna lamab'utsun, betulkah kita akan dibangkitkan hidup semula? Dalam ayat-ayat yang lepas kita dah bincang bagaimana puak kafir bawa tulang repuk mari. Dia peracur tulang depan Nabi, campur debu. Tulang dah hancur macam ni, hidup balik. Allah, sombongnya kamu kan. Awa abaunal awwalun, dan adakah juga datuk nenek kita juga yang telah lalu akan dibangkitkan hidup semula? Tok nenek kita hok mati lama bangkit juga. Dia bagai tak percaya ni, macam-macam lah kepala otak dia tu. Allah suruh jawab. Tadi hujah dia, ni hujah balas. Dia panggil hujah balas. Qul innal awwalina wal akhirin. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya orang-orang yang telah lalu dan orang-orang yang terkemudian, la majmu'una ila miqati yaumin ma'lum, tetap akan dihimpunkan pada masa yang ditentukan, pada hari kiamat yang termaklum. Mutasaddiq cakap besar. Hak lama ke, hak kemudian ke, daripada zaman tu ada dulu ke sampai sampai zaman kita, semuanya akan duduk di mana? Akan dikumpulkan satu tempat. Akan dikumpulkan satu tempat. Yaumin ma'lum, hari kiamat. Summa innakum ayyuhad-dallunal mukazzibun. Kemudian, sesungguhnya kamu wahai orang-orang yang sesat yang mendustakan kedatangan hari kiamat. Tengok dalam ayat Quran ni Allah Taala sebut ad-dallun al-mukazzibun. Kan? Dalam ayat lain Allah sebut wa amma in kana minal mukazzibin ad-dallin. Mukazzibin dallin. Dusta sesat. Hal sini dallun al-mukazzibun. Sebab apa? Sebab mereka sesat daripada jalan yang benar. Bila sesat, mereka akan mendustakan dengan kebangkitan semula. Itu ayat ini dipanggil mura'at litartibil husul. Susunnya tengok ayat lah. Ayat ni dia sesat, lepas tu dia dustakan. Allahu Akbar. Apa jadi? Mendustakan kedatangan hari kiamat. La'akiluna min syajarin min zaqqum. Tetap akan memakan pada hari itu dari sebatang pokok, iaitu pokok zaqqum. Allah gambarkan dalam ayat lain. Lagu mana pokok zaqqum ni? Ka'anna ru'usus syayatin. Dia kata pokok macam kepala syaitan. Lagu mana kepala syaitan ni? Kita boleh bayangkan huduhnya. Na'udzubillah. Pokok daripada neraka, yatazaqqamunahu, sangat-sangat pahit, kathirus syauq, banyak duri. Padahal kita tu, maknanya pokok orang tak makan lah. Pokoknya sangat dah rupa huduh, pahit pula. Allah, cukup lengkap orang panggil. Famali'una minhal butun, maka kamu akan memenuhi perut kamu dari pokok yang pahit buah-buahan itu. Makan juga dia lapar. Okay. Allahu Akbar. Fasharibuna alaihi minal hamim. Selepas itu kamu akan meminum pula dari air panas yang menggelgak. Minum pula air panas. La ilaha illallah. Fasharibuna syurbal him, iaitu kamu akan meminum sebagaimana minumnya unta yang berpenyakit him. Him ni unta berpenyakit dahaga yang tidak puas. Bahaya. Minum semua dia tak puas. Anda tengok dalam video orang Arab keluar, dia tunjuk seekor unta yang kena penyakit him ni.
Kena curah semua air dalam tekak dia, di dahaga. Wallahu alam dari sudut fakta, tapi arak tu dia ambil anak ular. Dia semosomak dalam mulut ular. Dia kata ni ubat dia. Wallahu alam. Betul ke tidak? Bila kita letak di Facebook ada orang komen kata macam-macam. Yang penting ada gambar. Tengok di sebut saya tu kata untuk penyakit him. Him ni dalam ayat Quran kata syurbal him untuk yang dahaga sentiasa. Orang kafir ni pun walaupun air panas dahaga. Pasal Allah nak azab dia. Sekali diminum hancur jalan usus dia. Tumbuhlah balik minum pula. La ilaha illallah. Hadza nuzuluhum yaumaddin. Inilah jenis-jenis azab yang disediakan untuk menyambut mereka pada hari balasan itu. Allahu Akbar. Kalau kita dengar ayat ni tak insah lagi. Apa lagi yang kita nak? Nak tunggu apa lagi? Tunggu mati baru nak insah? Tak ada faedah. Kita kena insah lah ni. Waktu kita sihat. Waktu kita masih lagi afiat. Sekarang kita kena. Kalau sudah mati, habislah. Baik. Kita pergi kepada cerita lain pula. Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Kamilah yang telah menciptakan kamu. Allah Ta'ala mula bangkit semula. Supaya kita insaf, kita tadabbur, kita kaji. Yang kita duk bantah ni, duk kata air kiamat tak ada ni, mu tengok. Allah ciptakan kamu dari tiada kepada ada. Mu dulu pun tak ada, sekarang ni ada. La ni ada, lepas ni tak ada. Apa kurang ni? Apa susahnya? Allah Ta'ala nak bangkit semula. Mu kena mikir. Dulu dari tiada kepada ada, wahai golongan yang engkar. Maka ada baiknya kalau kamu percaya akan kebangkitan kamu hidup semula pada hari kiamat. Kalau mau percaya hidup semula, ni yang terbaik. Afara'aitum ma tumnun. Mengapa kamu masih berdegil? Tidakkah kamu memikirkan keadaan air mani yang kamu pancarkan ke dalam rahim? Kerja nak menjadi orang, jadi manusia melalui air mani, kan? A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Adakah kamu yang menciptakan atau kami yang menciptakan? Kita ni kalau kita kata dengan air mani tu kita boleh cipta anak, kita boleh royak selalu. Aku nak anak 10. 5 laki-laki, 5 perempuan. Ni tidak. Keluar laki-laki, keluar perempuan, keluar hak kembar. Semalam kita pergi ada kenduri kahwin. Walimah. Sahabat kita ni. Dia kahwin dalam PKP. Senyap-senyap. Kabar-kabar. Pergi hospital. Kembar. Mengandung anak kembar dah. Cepat-cepat buat kenduri dia tu. Kalau tidak, ngekoh keluar. Pakai tak, orang panggil tak kenduri dah. Jangan main. Tengok. Dia tak bersedia lagi. Semalam ada orang tanya saya, boleh tak bini dia nak gugur anak? Sebab bini belum bersedia untuk mengandung. Kita suka. Katakanlah awak belum bersedia mengandung, bersedia juga jangan tidur dengan suami. Tak mau. Nak stepek dengan cik abang, mengandung tak mau, macam mana? Tapi tak semestinya orang kahwin tu dapat anak. Ada orang kahwin 10 tahun, tak boleh anak juga. Lagu tu juga dia kahwin je. Adik dia kahwin, PKP tak habis lagi, kembar 2. Nak kata apa? Allahu Akbar. Ya, Allah tak nama kaya. Mu buat, Tuhan tanya. Ke aku buat? Kita kata, kita ni begitu je lah. Usaha je lah, kan? Yang menentukan boleh anak tak boleh anak, Allah. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kamilah yang menentukan dan menetapkan masa kematian tiap-tiap seorang di antara kamu. Kita ni kak, kita dengan mati kena tetap mata sama. Boleh jadi mati, boleh jadi mati. Sebab tu bila kita nak tidur, kita kena ambil wudu,
kita baca zikir belum tidur, kita mengucap siap-siap Bismikallahumma amutu ahya, kan? Aku mati, aku hidup, semua kuasa Allah. Kalau kita mati, kita sudah mengucap. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita dalam syurga, mati dengan husnul khatimah. Dan kami tidak sekali-kali dapat dikalahkan atau dilemahkan. Tak sedut lawan Tuhan lah. Kuasa Allah Azza wa Jalla. Ala an nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fima la ta'lamun. Bahkan kami berkuasa menggantikan kamu dengan orang-orang yang serupa kamu, tetapi tidak seperti bawaan kamu. Tuhan kata, boleh ya aku tukar orang lain. Boleh ya aku tukar orang lain. Mu tak seperti mu dah. Mu kafir, Tuhan kata aku tukar bagi orang yang baik-baik, orang soleh, orang yang beriman, boleh. Dan berkuasa menjadikan kamu dalam bentuk kejadian yang kamu tidak mengetahuinya. Macam-macam bentuk kejadian kita ni. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. Dan demi sesungguhnya kami telah sedia mengetahui akan penciptaan diri kamu kali pertama, dari tiada kepada ada, diciptakan oleh Allah. Maka ada baiknya kalau kamu mengambil ingatan bahawa Allah berkuasa membangkitkan kamu hidup semula pada hari akhirat kelak. Ingat, mu dulu tak ada, sekarang ni ada. Itu pun dalil. Dia panggil dalil apa? Dalil yang menunjukkan kita ni ada. Kita dulu tak ada. Itu dia panggil dalil yang pertama. Tulis tu, dalil yang pertama, Allah Ta'ala nak bangkit semula kita ni ke dunia. Mu dulu tak ada, aku adakan dia. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. Dan demi sesungguhnya kamu telah sedia mengetahui akan penciptaan diri kamu kali pertama, diciptakan oleh Allah. Maka ada baiknya kalau kamu mengambil ingatan bahawa Allah berkuasa membangkitkan kamu hidup semula pada hari akhirat kelak. Itu dalil yang pertama, tulis. Ini dalil yang kedua, dalil alal ba'thi, ayat 63 ni. Afara'aytum ma tahrusun. Dan mengapa kamu masih berdegil? Tidakkah kamu melihat akan apa yang kamu tanam? Mana dalil yang pertama tadi, Tuhan suruh tengok air mani itu kita ke buat ataupun Allah Ta'ala yang ciptakan. Satu. Hak ni kita pindah pula kepada mu tengok apa yang kamu tanam. Siapa dia hidup? Allah. A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Kamukah yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? Tuhan tanya. Kuasamu ke kuasa aku? Kita ni tanah kadang-kadang tak jadi pun. Tak. Tapi semua tu di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Law nasha'u laja'alnahu hutama fazaltum tafakkahun. Kalau kami kendaki, sudah tentu kami akan jadikan tanaman itu kering hancur sebelum ia berbuah. Boleh ya? Tanya-tanya kering tengok kuning dah. Maka dengan itu tinggallah kamu dalam keadaan hairan dan menyesal. Nak kata apa? Tak ini apa? Inna lamughramun. Sambil berkata, sesungguhnya kami menanggung kerugian. Rugi pokok kita tanah habis. Kan ni ada orang tanah pokok, sekali mari hujan ataupun kemarau kering ataupun mari jaihah. Dia panggil jaihah ni binatang-binatang awak panggil kumbang mari belalai makan ataupun ulat habis rugi. Bal nahnu mahrumun. Bahkan kami hampa dari mendapat sebarang hasil. Ada juga. Tak nak kata apa.
Sebarang hasil tak ada. Habislah dia. Tak ada pelajar. Yang ke ayat 68 ini dalil yang ketiga alal ba'si. Kejadian manusia. Tanaman Allah bangkit di sini, air pula. Mu tengok air. Apa jadi dengan air? Siapa dia mari air kita? Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun. Selain dari itu, tidakkah kamu melihat akan air yang kamu minum? Mari mana air? Ini panggil dalil yang ketiga. Aantum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Kamukah yang menurunkannya dari awan sebagai hujan, atau kami yang menurunkannya? Buat besar buat kita ni. Sekali Allah Ta'ala tahan hujan tak mari, buatlah dia panggil awan tiru, kan? Bagi tembok awan tiru. Enggak berapa banyak yang boleh air. Allahu Akbar. Bolehlah turunlah beberapa titisan hujan buatan. Tak juga. Ni tu hak mari sekali hujan banjir kita. Nah. Mu turun, aku turun. Allah kata apa? Lau nasha'u ja'alnahu ujaja falaula tashkurun. Kalau kami kehendaki, kami akan jadikan dia asin, air masin, ujaj. Air masin. Turun je air masin, tak hidup kita, kan? Maka ada baiknya kalau kamu bersyukur. Ini Tuhan naknya. Tengok pada hujan, Masya Allah, dengan turun hujan, tumbuh-tumbuhan pun naik. Syukurlah kita, jangan duduk keras kepala. Allahu Akbar. Kita pindah kepada dalil yang keempat. Tulis ni para pelajar, tanda. Dalil yang keempat, ayat 71. Afara'aitumun nara allati turun. Akhirnya, tidakkah kamu melihat api yang kamu nyalakan dengan cara digesek? Zaman dulu kan, yakni dinyalakan secara digesek dengan perantaraan dua potong kayu yang hijau basah, seperti yang biasa dilakukan pada zaman itu. Kita ambil kayu yang basah, serik, keluar api. Pada zaman dulu sikit, zaman kita ni awal-awal dulu, orang panggil mancis. Tulis ni, orang luar, orang Kelantan kata mancis, dia panggil gesek. Gesek. Sebab apa? Digeseknya serik, keluar api. Naik tarah sikit hari ni, serik, keluar pula. Lah ni tak ada serik, tak ada apa. Pergi kat dapur, buka, keluar, pakai bateri pula. Kita kata, yang pentingnya, asal dia mari daripada gesekkan pokok. Jadi, keluar api. Aantum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un. Kamukah yang menumbuhkan pokok kayunya, atau kami yang menumbuhkan? Pokok hijau keluar api. Pelak. Itu Tuhan cabar kita. Mau buat? Kau Allah yang buat. Nahnu ja'alnaha tazkiratan wa mata'an lil muqwin. Kami jadikan api yang tercetus dari kayu basah itu sebagai peringatan bagi orang-orang yang lalai dari kebenaran tentang hari akhirat, dan sebagai benda yang memberi kesenangan kepada orang-orang musafir. Jadi orang musafir ni tak payah tinggal api pergi gesek pokok keluar api. Yakni kerana yang berkuasa mengeluarkan api dari kayu yang basah, tentulah juga berkuasa menghidupkan makhluk yang telah hancur. Tanda itu, ini dia panggil 4 dalil kepada manusia ni akan dibangkit semula. Manusia akan dihidupkan balik oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita kata apa? Kalau kita boleh faham, alhamdulillah. Tapi masih ada lagi manusia yang tidak faham. Manusia yang kerah kepala.
Manusia yang tak nak kata, ada ke tak ada? Jawabnya ramai, kan? Selesai ada 4 dalil, Allah Ta'ala suruh kita yang beriman ni bertasbih. Fasabbih bismi rabbikal azim. Oleh yang demikian, dalil-dalil, barahin, tanda-tanda yang begitu jelas yang menunjukkan kepada kekuasaan Allah Ta'ala untuk bangkit semula kamu, wahai orang yang lalai, bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu yang maha besar sebagai bersyukur akan nikmat-nikmatnya. Fasabbih bismi rabbikal azim. Mu tengok semua ada bukti-bukti, maka bertasbihlah kamu memuji Allah yang maha agung. Bila mari fasabbih bismi rabbikal azim, Nabi kata apa? Sallallahu alaihi wasallam, rawa Imam Ahmad wa Abu Daud min hadisi Uqbah bin Amir, ketika turunnya fasabbih bismi rabbikal azim, bertasbihlah mengagungkan Allah. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam bersabda, ij'aluha fi ruku'ikum. Nabi kata jadikan ta'zim dalam rukuk. Bila kita rukuk, kita baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, kan 3 kali kita baca. Alhamdulillah, itu dia panggil sanad dia. Kenapa orang rukuk baca ni? Maka Nabi baca. Tak usah duk cari cerita pelik-pelik lah. Ni kadang-kadang kita dalam buku, dalam kita ada waktu solat tu. Daripada Nabi tu gini-gini. Pelik ajaib bila cari dalam riwayat-riwayat yang sahih tidak diketemukan. Maka dalam agama ni kita jangan bergantung banyak kepada riwayat Israiliyat yang tidak tahu betul ke salah. Kadang-kadang dia tu nampak pelik sangat agama kita tu. Bila turun sabbihisma rabbikal a'la, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ij'aluha fi sujudikum, jadilah baca sujud. Kita sujud, kita kata apa? Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, ada tambahan wa bihamdihi, kan? Kita dah banyak bincang dalam bab solat. Baik. Tamatlah satu kumpulan. Sekarang ni kita pergi pula kepada ayat 75, dia panggil qasam. Ada sumpah di sini nak menguatkan satu lagi perkara, iaitulah tentang Quran. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum, maka aku bersumpah dengan tempat-tempat dan masa turunnya bahagian-bahagian Al-Quran. Dia panggil An-Nujum di sini, iaitulah tentang nujum, bahagian turunnya Al-Quran. Ada kata nujum, mawaqi'un nujum, masaqitun nujum, tempat duduk, tempat turunnya bintang. Tapi dikata ayat ini naknya tentang Al-Quran. Tuan Syekh kita dalam penterjemah ni, dia pilih Al-Quran di sini. Mawaqi'un nujum. Al-Quran itu turun munajjam, turun sikit-sikit. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Dan sebenarnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalaulah kamu mengetahuinya. Sumpah kita sumpah besar kalau kita tahu. Innahu laqur'anun karim, bahawa sesungguhnya yang dibacakan kepada kamu itu ialah Al-Quran yang mulia, yang sentiasa memberi ajaran dan pimpinan. Quran Karim. Duduk di mana Quran itu? Fi kitabim maknun, ia tersimpan dalam kitab yang cukup terpelihara. Kitab di sini ulama-ulama tafsir bincang. Adakah kitab itu maksudnya mushaf? Quran yang ada tangan kita ini, masa itu belum ada Quran tertulis. Kan Nabi SAW wafat, barulah sahabat-sahabat kumpul Al-Quran. Ada yang mengatakan maknun, kitab yang tersimpan, yang terjaga itu, iaitulah dijaga daripada tambahan dan pengurangan. Tidak. Dan
La fi kitab maknun, kitab yang tersimpan, terpelihara daripada segala kurangan, daripada segala tambahan. Tidak seperti yang berlaku pada kitab-kitab dahulu. Pendeta-pendeta Yahudi buatnya, tambah-tambah sini, dia hurai kursi kan. La yamassuhu illal mutahharun, yang tidak disentuh melainkan oleh makhluk-makhluk yang diakui bersih suci. Makhluk mana ni? Ada kata kitab maknun, kitab Quran yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Di Lauhil Mahfuz. Maka timbullah soalan, kitab mana tu? Ada juga yang mengatakan kitab yang duduk di tangan malaikat. Malaikat simpan. Maka timbul ayat Quran, la yamassu ilal mutahharun, tidak disentuh melainkan makhluk yang diakui suci. Manakala kitab di Lauhil Mahfuz tidak boleh disentuh kecuali oleh para malaikat. Timbul lagi perbahasan ulama tentang, ada yang mengatakan kitab tu mushaf. Quran kita ini tak boleh disentuh Quran kecuali orang-orang mutahharun, orang yang ada wudu. Panjanglah perbahasan di sini para jemaah sekalian, perbincangan para ulama kita tentang tak boleh sentuh Quran kecuali insan mutatahhir, kita suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Yang mana majoriti ulamanya kata Quran itu tak boleh sentuh kalau kita tidak ada wudu. Habis zaman kita hari ni awal ni, ada Quran dalam ni. Kita kata ada, tapi adakah kita setiap hari nak pergi dia kena ada wudu? Kita kata tidak, sebabnya kita bukan bawa Quran, kita bawa handphone. Tapi ada bayangan Quran dalam tu. Ada bayangan. Sebab kalau kita belah telefon ni tak ada Quran, maka boleh kita bawa dia. Alhamdulillah. Bawa pun kena baca. Ni dia bawa saja, bacanya tidak. Naya tua saja kita kan. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, perbahasan tentang hukum baca Quran, pegang Quran tanpa wudu, tuan-tuan boleh tengok dalam syarah kepada kitab-kitab fiqh seperti Al-Mu'tamad, Al-Fiqhul Manhaji. Kita dah bincang panjang tentang, kalau kita mesti ke hadis, ada hurai panjang pandangan ulama tentang hukum sentuh Al-Quran, ada wuduk ke tak ada wuduk. Jadi keluar daripada khilaf sebaik-baiknya, kita kata nak pegang Quran biar ada wuduk. Kita pergi kepada ayat 80. Tanzilum mir Rabbil alamin. Al-Quran itu diturunkan dari Allah, Tuhan sekalian alam. Afa bihadzal hadisi antum mudhinun. Patutkah kamu wahai golongan yang kufur engkar, bersikap bina tak bina? Mana orang panggil acuh tak acuh, tak peduli sangat terhadap keterangan-keterangan Al-Quran ini. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukazzibun. Patutkah kamu dan kami jadikan sikap kamu mendustakan sebagai ganti bahagian dan nasib kamu menerima dan bersyukur akan ajarannya. Dia bagi rezeki, lepas tu dia lawan Tuhan pula. Nyanyi kita. Nyanyi. Habis kita pergi kepada ayat yang ke-83. Allah peringatkan kita dengan diri kita. Falaula idza balagatil hulqum, maka alangkah eloknya kalau semasa ruh salah seorang kamu yang hampir mati sampai kepada kerongkonya. Bila orang itu nak mati, dia panggil nazak. Orang nazak ni, kita tunggu keluarga kita nazak tak? Orang kita duk tengok orang nak mati. Wa antum hina idzin tanzurun. Sedang kamu pada masa itu berada di sekelilingnya, menyaksikan keadaan. Kita nampak dia duk ngak. Tu kita tengok orang, tak lama orang tengok kita pula.
Masya Allah. Allah kata apa? Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu. Kita dekat. Allah kata aku dekat lagi. Mu nampak ke apa tak tahu. Tetapi kamu tidak melihat. Allah buka dah hijab kepada orang nak mati, dia nampak. Dia panggil sa'atul ihtidar. Saat nak mati, dia nampak di mana tempat duduk dia, di syurga atau neraka. Na'udzubillah. Falaula in kuntum ghaira madinin. Maka bukankah elok kalau kamu orang-orang yang tidak dikuasai dan tidak tunduk kepada kekuasaan kami, tarji'unaha in kuntum sadiqin. Kamu mengembalikan roh itu kepada keadaan sebelumnya jika betul kamu orang yang benar. Roh nak keluar, kalau mau kuasa gede sangat, tolak balik roh masuk dalam tubuh. Tak si mati lagi. Mari mana? Allahu Akbar. Fa amma in kana minal muqarrabin. Allah Ta'ala ulang balik ayat yang awal kita sebut dulu. Ashabul yamin, as-sabiqun. Kesudahannya. Tengok nota di bawah 1721. Setelah Allah Ta'ala menerangkan keadaan orang yang hampir mati, maka mulai ayat ini diterangkan pula keadaan sesudah mati. Sesudah mati. Kesudahannya. Jika sekiranya ia orang yang mati itu dari orang-orang muqarrabin. Apa nama muqarrabin? Yakni orang yang didampingkan disebabkan imannya dan amal yang soleh yang tinggi darjatnya, apa dia dapat? Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Maka ia akan beroleh rehat kesenangan dan rahmat kesegaran serta syurga kenikmatan. Masya Allah. Sedap kita dengar. Wa amma in kana min ashabil yamin. Tadi sabiqun, ini ashabul yamin. Dan jika sekiranya ia dari puak kanan yang juga beriman dan beramal soleh, tapi kurang sedikit darjatnya daripada orang-orang muqarrabin, ataupun disebut dengan nama as-sabiqun, orang-orang didampingkan yang tersebut perihalnya pada ayat 88 yang lalu. Fasalamun laka min ashabil yamin. Maka akan dikatakan kepadanya, selamat sejahteralah kamu, salam, kerana engkau dari puak kanan. Allahu Akbar. Seronok. InsyaAllah kita akan dengar ucapan malaikat ke telinga kita. Salam. Jangan jadi puak 92. Na'udzubillah. Wa amma in kana minal mukazzibin ad-dallin. Dan jika ia dari puak kiri yang mendustakan rasulnya, lagi sesat. Hak tadi dhalu mukazzibun. Hak ni mukazzibin ad-dallin kan. Kalau mu kumpulan ni apa jadi? Fanuzulum min hamim. Maka sambutan yang disediakan baginya adalah dari air panas yang menggelegak. Allah, na'udzubillah. Wa tasliyatu jahim. Serta selaran bakaran api neraka yang dahsyat. Allah tutup ayat Quran ini, ulang balik macam sinopsis, khulasah kepada 3 golongan yang telah disebut di awal dulu. Sekarang ini ada 3. Inna hadza lahuwa haqqul yaqin. Sesungguhnya segala yang disebutkan itu adalah kebenaran yang yakin. Fasabbih bismi rabbikal azim. Oleh itu bertasbihlah kamu dengan memuji nama Tuhanmu yang maha agung. Allah. Fasubhana rabbanal azim wa bihamdih.
wa nas'aluhu an yulhimana zikrahu wa syukrahu wa husna ibadatih. Kita sentiasa bertasbih, memuji, mengagungkan Allah Ta'ala, dan kita minta dengan Allah supaya mengilhamkan kita sentiasa berzikir, syukur, dan melakukan ibadat yang terbaik. Mudah-mudahan kita termasuk dalam ashabul yamin. Lebih-lebih lagi kita nak termasuk dalam as-sabiqun, orang-orang yang muqarrabin, yang hampir kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, tamatlah kita surah Al-Waqi'ah. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri akan datang surah yang ke-57, surah Al-Hadid. Dikatakan surah Al-Hadid ini adalah surah yang terakhir dalam juzuk yang ni. Juzuk kita ni juzuk 27. Alhamdulillah, jalan sikit-sikit, akhirnya kita boleh khatam pengajian Al-Quran kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.